Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video cikgu kali ini, cikgu akan bincangkan bab 9 iaitu kimia industri. Standard kandungan adalah 9.2 kaca dan seramik. Standard pembelajaran adalah memerihalkan komponen kaca dan seramik, menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan seramik dan mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian. Mari kita bincangkan dahulu berkaitan dengan kaca. Kaca dipercayai mula digunakan sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. Kaca diperbuat daripada silika. Apakah silika? Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Silika tulen dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Ini adalah jadual 9.2 jenis kaca dengan komposisi dan ciri-cirinya. Kaca silika terlakur. Komposisi adalah silika. Ciri-ciri adalah tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Kaca soda kapur. Komposisi adalah silika, kalsium karbonat dan natrium karbonat. Ciri-ciri adalah takat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Kaca borosilikat. Komposisi adalah silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Ciri-ciri adalah ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Dan akhir sekali kaca plumbum. Komposisi adalah silika, plumbum 2 oksida dan natrium oksida. Ciri-ciri adalah takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasa yang tinggi. Ini adalah contoh kegunaan kaca silika terlakur. Ini adalah kaca soda kapur. Terdiri daripada pinggan mangkuk, lampu, cermin, botol, kaca tingkap dan sebagainya. Ini adalah kaca borosilikat yang tahan kepada haba yang tinggi seperti periuk, radar-radar di makmal dan sebagainya. Ini adalah contoh kaca plumbum yang mudah dibiaskan dan takat lebur yang rendah. Mari kita bincang berkaitan seramik. Seramik adalah bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Seramik berasal daripada tanah liat. Komponen utama dalam tanah liat adalah aluminium silikat. Seramik tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik juga mempunyai ciri-ciri sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Seramik juga adalah penebak haba dan elektrik yang baik. Penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian. Berdasarkan ciri-ciri kaca dan seramik yang telah dipelajari, seramik sesuai digunakan untuk menghasilkan pelbagai barangan dalam kehidupan harian. Hal ini telah dapat memajukan industri kaca dan seramik di negara kita. Aplikasi seramik. Yang pertama, radas makmal seperti bika dan kelalang kun diperbuat daripada kaca borosilikat kerana ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Contoh kedua, penutup kaca mentol.
Ia terdiri daripada kaca soda kapur kerana cirinya yang tahan haba dan mudah dibentuk. Ketiga, prisma kaca terdiri daripada kaca plumber, digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Dan contoh yang terakhir adalah tingkap kaca yang luk sinar, membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Aplikasi seramik pula adalah contohnya pinggan mangkuk. Terdiri daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Contoh kedua, cubin seramik digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Seramik juga digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Yang terakhir adalah pasu bunga seramik adalah keras dan sangat kuat. Okey, mari kita lihat gambar di sebelah gigi palsu, pinggan mangkuk, pasu bunga seramik dan juga cubin seramik. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membuat beberapa soalan objektif dan juga soalan struktur. Soalan yang pertama, suatu bahan mengandungi komponen utama silika. Apakah bahan itu? Jawapan adalah B. Kaca. Soalan kedua, polimer manakah yang boleh digunakan untuk menggantikan kaca dalam industri? Jawapan adalah C. Perspex. Soalan ketiga, mengapakah seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu? Jawapan adalah B. Mudah dibentuk dan berkilat. Soalan formatif yang pertama adalah, apakah komponen utama kaca dan seramik? Jawapan adalah kaca, iaitu terdiri daripada komponen silika, seramik daripada tanah liat. Soalan kedua, nyatakan 3 aplikasi kaca dan seramik. Jawapan adalah kaca membuat alatan makmal seperti bika dan pelalangkon, membuat alatan memasak seperti periuk kaca, kaserol dan membuat bekas penyimpanan makanan seperti botol kaca. Manakala seramik adalah membuat pinggan mangkuk, membuat cubin lantai dan juga membuat pasu bunga. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa subscribe channel cikgu, like dan komen. Anda boleh share ya. Jumpa lagi. Bye.